wala takfurun. Al-Baqarah 152. Ayat tu, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu pada Allah, pada aku, nescaya aku akan mengingatimu, dan bersyukurlah, jangan kamu kufur. Kata Ibnu Mas'ud, takwa ialah syukur, bukan kufur. Syukur ni benda nak kena tahu juga pengurusi. Betul ke kita ni syukur tu Haji? Saya syukur lah ni. Kan? Betul kan? Betul ke kita syukur? Kalau tidak Allah tak sebut tahu dalam Quran. Ketika mana seorang badui berdoa di hadapan Kaabah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah daku dari kalangan hamba-hambamu yang sedikit. Setelah selesai berdoa, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu dia khalifah, mendekati beliau, orang badui ni. Umar tanya dia, Syekh, kenapa Syekh asyik berdoa dengan doa yang sama aja berulang-ulang kali? Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah daku dari kalangan hamba-Mu yang sedikit. Si badui itu pandang muka Umar. Dia kata, sia-sia kau jadi khalifah. Tidakkah kau sedar wahai Umar, Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dia ceramah pula kat Umar. Surah Sabah, surah ke-34, ayat yang ke-13. Yang bermaksud, Umar, dan sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Sebab tu aku minta pada Allah supaya aku menjadi golongan yang sedikit, hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Masya Allah. Umar kata apa tuan? Masya Allah, ada lagi orang lain yang lebih alim daripada aku. Nampak tuan-tuan? Orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba yang bertakwa ialah hamba-hamba yang bersyukur, bukan kufur. Kenapa kita perlu mensyukuri nikmat Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kiranya kamu syukur, nescaya aku tambah lagi. Syukur terhadap nikmat kurniaan Allah. Sekarang katalah contoh, Allah bagi 10 nikmat kepada saya. Bila saya syukur, dia tambah lagi nikmat ke-11, ke-12, ke-13. Faham? Tapi ingat, wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku pedih sekali. Surah Ibrahim ayat ke-7. Sebab tu kita kena syukur. Betul ke kita ni hamba-hamba yang bersyukur? Ini persoalannya. Siapa nak cuba jawab? Apa sifat ciri-ciri hamba yang bersyukur? Nak tahu kita ni tergolong dalam golongan hamba yang bersyukur atau sebaliknya yang kufur? Yang bersyukur, apa dia sifat dia? Siapa nak cuba jawab? Sahabat jubah putih nampak macam ustaz. Ustaz lah. Ada juga? Banyak baru nak start mah. Tengok tuan-tuan, tanda-tanda, ciri-ciri, sifat-sifat hamba yang bersyukur. Salah satu yang saya nak sebut, jangan salah guna nikmat kurniaan Allah. Itu syukur. Dalam ramai-ramai makhluk yang Allah cipta di muka bumi Malaysia ni tuan-tuan, tiba-tiba Allah pilih seorang yang dulunya jahil tentang Islam, tiba-tiba jadi pendakwah. Ini nikmat ni kan? Dan orang ini dia wajib bersyukur. Asal dia pun tak faham Islam, jahil, tiba-tiba Allah pilih, dalam ramai-ramai pilih dia jadi pendakwah. Dulu dia tak pandai baca Quran, sekarang dia pandai baca Quran. Dulu dia tak ingat ayat Quran, tak ingat hadis, sekarang dia ingat ayat Quran, hadis. Untuk membuktikan dia adalah hamba yang bersyukur dengan ilmu kurniaan Allah itu, dia kena amal dulu. Tanda dia syukur.
Kemudian ilmu itu disampaikan kepada masyarakat, dan dia berdakwah secara jelas. Haram dia kata haram, zalim dia kata zalim. Ini syukur, dia tidak salah guna nikmat kurniaan Allah. Faham? Tapi kalau dulu dia jahil, Allah pilih dia berjaya jadi ustaz, ada ilmu agama, ilmu agama tidak diamalkan, bahkan digunakan ilmu agama untuk meraih keuntungan duniawi. Dia jadi ustaz juga, kan? Kezaliman dipertahankan. Nampak tak? Kezaliman pemimpin ni dia pertahan. Sebab apa? Boleh naik pangkat, boleh dapat imbuhan. Faham? Ini kufur namanya. Boleh? Inilah dia ciri-ciri hamba yang bersyukur. Tidak salah guna nikmat kurniaan Allah. Jadi itu di antara yang diperingatkan kepada kita setiap hari Jumaat, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang taat bukan dahaka, yang ingat akan Allah, tidak pernah lupa akan Allah, yang senantiasa bersyukur, tidak pernah kufur terhadap nikmat kurniaan Allah. Ingat tuan-tuan, Arab Quraisy, mereka dari kalangan Bani Ismail. Sebab itu Bani Israel, Yahudi Nasrani tidak boleh menerima Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, kerana dia bukan dari kalangan mereka. Yahudi Nasrani di gelaran mereka ialah Bani Israel. Oleh kerana Muhammad ni lahir dari kalangan Bani Ismail, walaupun dalam kitab Taurat, dalam Injil menceritakan kedatangan Nabi akhir zaman dengan sifat begian, mereka tengok sifat itu sama dengan dalam kitab Taurat, kitab Injil, tapi mereka tak beriman. Kenapa? Apa? Kerana sakit hati. Mereka tak boleh terima, kerana dia bukan dari kalangan kami. Inilah tuan-tuan, ajaran inilah tuan-tuan, as-sabiyah. Dalam bahasa Melayu, fahaman kebangsaan, nasionalisme. Bangsa kita semua okey, bangsa lain tak boleh. Ni ajaran Bani Israel lah ni, nasionalisme ni, kena faham elok. Oleh kerana Muhammad ini bukan dari kalangan Bani Israel, mereka tak terima. Puak-puak Bani Israel, Yahudi Nasara, Arab Quraisy ni pun satu hal. Sepatutnya mereka bersyukur kerana Nabi akhir zaman lahir dari kalangan mereka. Betul atau tidak? Sono, bergembira, sono, syukur ni Nabi akhir zaman ni dari kalangan kita. Mereka ni pun mangkuk ayun juga, kufur. Mereka mengenali beliau dari kecil lagi, tak pernah berdusta, cukup amanah. Mereka yang beri gelaran Al-Amin, malangnya mereka tetap kufur juga, menolak dakwah risalah yang beliau bawa. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Inilah saya nak sebut. Saya nak kaitkan dengan ayat tadi, ayat ke-7. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, surah Ibrahim ayat ke-7. Dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabku pedih sekali. Arab Quraisy, mereka tidak menghargai, tidak bersyukur dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Dari kalangan mereka, bahkan mereka merancang nak bunuh Muhammad, nak penjara Muhammad, nak usir dia keluar daripada bumi Mekah. Akhirnya perintah Allah, Nabi berhijrah ke Madinah. Ini yang saya nak cerita ni. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, bumi Mekah yang sebelum ini aman, tenteram, rezeki melimpah ruah, Allah tukarkan tuan-tuan. 7 tahun bumi Mekah dilanda kemarau panjang. Inilah balasan kufur nikmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak tahu cerita ni, bukalah surah ke-16, surah An-Nahli ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan
kanas aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafaras bi'an umillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Itu ayat dia. Saya terjemah maksud ayat. Dan aku telah mengadakan satu perumpamaan, sebuah negeri yang hidup aman, tenteram. Mutmainnah ni tenteram, tenang. Tahfiz yang saya urus nama tahfiz mutmainnah. Mutmainnah ni ayat Quran lah. Suratul Fajri ayat 27, dan ayat yang saya baca ni ayat 112 surat An-Nahli. Sebuah negeri yang hidup aman, tenteram, tenang, rezeki melimpah ruah datang dari segenap penjuru. Tuhan sebut ni bumi Mekah ketika Muhammad bersama-sama dengan mereka. Tapi malangnya fakafaras bi'an umillah. Arab Quraisy kata Allah kufur terhadap nikmat kurniaan Allah. Tergamak merancang nak bunuh Nabi, mangkuk je puak-puak ni. Oleh kerana Nabi berhijrah ke Madinah, Allah kata fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Aku tukar kehidupan mereka kepada kelaparan dan ketakutan kerana perbuatan mereka. Inilah balasan apabila kita mengkufuri nikmat kurniaan Allah. Justru itu golongan bertakwa syukur, bukan kufur. Faham? Jadi tuan-tuan, tengok balik muhasabah. Nikmat-nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita, kita salah guna atau tidak? Dah fikir elok.